Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita nak belajar standard pembelajaran 3.1.2 menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Baik ya, jadi kita nak lihat inquiry 3. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 72. Tujuan adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Baik ya. Katakan kita ada 3 persamaan linear iaitu 2x tambah y tambah z sama dengan 3, negatif x tambah 2y tambah 2z sama dengan 1, dan x tolak y tolak 3z sama dengan negatif 6. Jadi, setiap persamaan linear ini mempunyai 3 pemboleh ubah. Bermaksud, kita ada 3 paksi iaitu paksi x, paksi y dan juga paksi z. Jadi, kita nak lihat bagaimana rupa satah bagi persamaan linear yang pertama. Okay, itu adalah satah kita. Okey. Bagaimana pula rupa satah bagi persamaan linear yang kedua? Okay, itu adalah satah dia. Dan satah bagi persamaan linear yang ketiga ialah itu. Baik, kalau awak perhatikan, ketiga-tiga satah ini dia bersilang ataupun bertindih pada satu titik yang sama iaitu di sini. Okay, awak nampak ya? Iaitu pada titik A, 1, negatif 2, 3. Bermaksud x1, y negatif 2, z 3. Ya. Ketiga-tiga satah ini dia bersilang pada satu titik iaitu pada 1, negatif 2 dan 3. 1 adalah koordinat paksi x, negatif 2 adalah koordinat paksi y dan juga 3 adalah koordinat paksi z. Okey. Jadi ya, hasil daripada inquiry tadi, persilangan antara ketiga-tiga satah yang terbentuk ialah penyelesaian bagi ketiga-tiga persamaan linear tersebut. Dalam kes ini, terdapat hanya satu penyelesaian sahaja kerana satah-satah tersebut bersilang hanya pada satu titik. Okey, tadi satah tadi dia bersilang pada satu titik sahaja. Bermaksud penyelesaian dia ada satu sahaja. Okey. Sekarang kita nak lihat pula inquiry keempat. Jadi awak boleh rujuk buku teks muka surat 72. Tujuan adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, seperti tadi kita ada 3 persamaan linear. Baik, kita nak lihat dulu bagaimana rupa satah bagi persamaan linear yang pertama, x tolak 2y sama dengan 4. Okey, itu adalah satah kita. Baik ya, kalau perhatikan persamaan linear yang pertama hanya terdapat 2 pemboleh ubah sahaja iaitu x dan juga y. Bermaksud untuk persamaan linear yang pertama dia akan membentuk satu garisan lurus. Garisan lurus, okey, kalau saya pindah, okey, awak nampak ya? Baik, yang merah ini adalah paksi x, manakala yang hijau itu adalah paksi y. Jadi kalau kita lukiskan graf bagi persamaan linear yang pertama, dia akan membentuk satu garis lurus. Satu garis lurus yang bersilang pada 4 dan juga negatif 2 ini. Kalau awak perhatikan, garis lurus ini ataupun satah ini dia tidak melibatkan paksi z. Sebab dalam persamaan linear ini tak ada pemboleh ubah z. Jadi kalau awak perhatikan ya, dia hanya melibatkan paksi x dan juga paksi y sahaja. Okey. Jadi kita akan pergi lihat pula satah yang kedua. Okey, itu satah yang kedua. Dan juga satah bagi persamaan linear yang ketiga. Baik. Kalau awak perhatikan, ketiga-tiga satah ini dia bersilang pada di mana? Dia bersilang pada di sini kan. Kalau perhatikan dia bersilang pada satu garis lurus. Ketiga-tiga satah ini
dia bersilang di situ pada satu garis lurus. Okey. Nampak Okey. Ini dua satah dia bersilang di situ. Kalau satah ketiga, dia bersilang di situ. Bermaksud ketiga-tiga satah ini dia bersilang pada satu garis lurus. Bermaksud dia ada banyak penyelesaian. Sepanjang garis lurus ini adalah penyelesaian bagi persamaan linear ini. Okey. Jadi hasil daripada inquiry tadi didapati bahawa ketiga-tiga satah bersilang pada satu garis lurus. Ketiga-tiga satah ini dia bersilang pada satu garis lurus ini. Ini menunjukkan bahawa sistem persamaan linear ini mempunyai penyelesaian tak terhingga. Apa maksud penyelesaian tak terhingga? Maksudnya dia ada banyak penyelesaian. Seperti inquiry 3 tadi, dia hanya ada satu penyelesaian. Dia hanya ada satu titik saja. Yang ini dia ada banyak. Jadi kita katakan sistem persamaan linear ini mempunyai penyelesaian yang tak terhingga. Baik kita pergi kepada inquiry kelima. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 73. Tujuan menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, kita ada 3 persamaan linear. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey. Kalau kita lakarkan satah kita, baik, kita dapat yang macam itu. Baik, cuba awak perhatikan. Adakah ketiga-tiga satah ini dia bersilang ataupun bertindih pada titik yang sama? Nampak kan? Didapati bahawa ketiga-tiga satah ini dia tidak bersilang pada satu titik yang sama. Nampak? Kalau saya padam satu, okey. Dua satah ini bersilang di sini. Tapi kalau kita bina satu lagi satah, nampak? Ketiga-tiga satah ini dia tidak bersilang pada tempat yang sama. Jadi hasil daripada inquiry ini didapati bahawa satah-satah bagi ketiga-tiga persamaan linear ini dia tidak bersilang pada mana-mana titik. Jadi ini menunjukkan bahawa sistem persamaan linear ini tidak mempunyai penyelesaian. Kalau dia tidak bersilang pada mana-mana titik, kalau ketiga-tiga satah ini dia tidak bersilang pada mana-mana titik yang sama, bermaksud sistem persamaan linear ini dia tidak mempunyai penyelesaian. Okey. Jadi hasil daripada inquiry tadi menunjukkan bahawa terdapat 3 penyelesaian yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Penyelesaian sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah dia ada 3. Yang pertama, satu penyelesaian. Yang kedua, penyelesaian tak terhingga. Yang ketiga, tiada penyelesaian. Okey, apa maksud satu penyelesaian? Okey, maksudnya adalah satah-satah tersebut bersilang hanya pada satu titik saja. Lihat ketiga-tiga satah ini dia bersilang pada satu titik di sini tadi. Okey, itu bermaksud sistem persamaan linear ini mempunyai satu penyelesaian. Okey, apakah yang dimaksudkan pula dengan penyelesaian tak terhingga? Maksudnya adalah satah-satah bersilang pada satu garis lurus. Lihat ketiga-tiga satah ini dia bersilang pada satu garis lurus. Bermaksud penyelesaian dia tidak terhingga. Maksudnya dia ada banyak penyelesaian. Okey, kalau tiada penyelesaian, maksudnya adalah satah-satah tidak bersilang pada mana-mana titik. Lihat ketiga-tiga satah ini dia tidak bersilang pada satu titik yang sama. Bermaksud dia tiada penyelesaian. Jadi sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah boleh diselesaikan dengan mencari nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan ketiga-tiga persamaan linear itu. Kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah ialah kaedah penghapusan dan juga kaedah penggantian. Awak dah biasa lihat kaedah ini. Semasa tingkatan 1 kita dah belajar kan. Kita dah belajar persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Kita dah belajar macam mana kita nak selesaikan persamaan serentak menggunakan 2 cara. Yang pertama kaedah penghapusan, yang kedua kaedah penggantian. Sama sahaja.
Langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah penghapusan dan penggantian adalah serupa dengan kaedah penyelesaian persamaan serentak dalam 2 pemboleh ubah. Sama saja 2 pemboleh ubah dan juga 3 pemboleh ubah. Okey, contoh 2. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 74. Okey, kita ada 3 persamaan linear. Yang pertama, 4x tolak 3y tambah z sama dengan -10. Yang kedua, 2x tambah y tambah 3z sama dengan 0. Yang ketiga, -x tambah 2y tolak 5z sama dengan 17. Jadi macam mana kita nak selesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan kaedah penghapusan? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan selesaikan? Selesaikan tu maksudnya kita nak cari apakah dia nilai x, nilai y dan juga nilai z yang apabila dimasukkan ke dalam ketiga-tiga persamaan linear ini akan menghasilkan jawapan yang betul ini. Okey, awak lihat macam mana cara dia. Okey, mula-mula kita akan labelkan ketiga-tiga persamaan ini. Okey, ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Kita akan labelkan dahulu. Okey, langkah pertama, pilih mana-mana 2 persamaan. Okey, kita ada 3 persamaan. Awak boleh pilih mana-mana 2 persamaan yang awak suka. Okey, dalam contoh ni katakan saya pilih persamaan 1 dan 2. Awak juga boleh pilih persamaan 1 dan 3 ataupun 2 dan 3, tak kisah. Katakan saya nak pilih persamaan 1 dan 2. Okey, oleh kerana kita nak menggunakan kaedah penghapusan, maka kita perlu susun persamaan linear kita dalam bentuk ini. Dalam bentuk lazim ni. Okey. Kemudian kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubah. Okey, kalau awak perhatikan kita ada 3 pemboleh ubah iaitu x, y dan z. Jadi dalam kaedah penghapusan, langkahnya adalah kita perlu hapuskan salah satu pemboleh ubah. Tak kisahlah awak nak hapuskan x boleh, awak nak hapuskan y boleh, awak nak hapuskan z boleh. Dalam contoh ini saya nak hapuskan x. Okey, untuk menghapuskan x, okey, caranya adalah sama ada kita tambah ataupun tolak. Okey, untuk menghapuskan x, caranya adalah sama ada kita tambah ataupun tolak. Okey, cuba kita letak tambah dulu. 4 tambah 2 akan dapat 6. Kalau letak tolak, 4 tolak 2 akan dapat 2. Jadi, x ni masih ada, tak terhapus. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hapus adalah kita nak jadikan x ni kosong. Kalau kita tambah dapat 6, kalau kita tolak dapat 2, masih lagi ada x. Jadi, macam mana caranya untuk kita hapuskan x ialah kita kena samakan perkali bagi x. Sekarang persamaan pertama, perkali bagi x adalah 4, persamaan kedua perkali bagi x adalah 2, dia tak sama. Jadi caranya macam mana kita nak samakan? Kita darabkan persamaan 2 ini dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab kita nak jadikan dia 4. Okay, keseluruhan persamaan kedua ini kita perlu darabkan dengan 2. Okay. Jadi bila kita dah darabkan dengan 2, 2 kali 2 dapat 4x. Bila kita x ni darab 2, ingat semua ni perlu darab 2, baru dia adil. Jadi 2 kali y kita dapat 2y, 2 kali 3 dapat 6z. 2 kali 0 dapat 0. Jadi kalau awak perhatikan, perkali bagi x dah sama. Okey, macam mana kita nak hapuskan x? Nak tambah ke nak tolak? Tentulah kena tolak kan. Kita nak tolak 4 tolak 4 dapat 0. Okey, jadi dah hapus, dah tak ada x, nampak? Okey, kemudian yang ini pun kita perlu tolak. Okey, tolak tambah dia jadi tolak. Bermaksud negatif 3y tolak 2y. Dia akan dapat negatif 5y. Tolak tambah dia akan jadi tolak. Bermaksud 1z tolak 6z dia akan jadi tolak 5z. 10 tolak 0 dapat negatif 10. Nampak? Ini cara kita nak hapuskan ya. Baik, kalau perhatikan persamaan ini semua negatif kan? Kalau negatif kita boleh tukar jadi positif. Caranya terbalik saja tanda, negatif jadi positif, negatif jadi positif, negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Itu saja. Jadi kita labelkan persamaan yang baru kita bentuk ini sebagai persamaan yang keempat. Okay. Baik, ini dah selesai. Langkah berikutnya, langkah E, kita pilih lagi 2 persamaan. Tadi kita pilih persamaan pertama dan 2 kan. Sekarang kita pilih lagi 2 persamaan. Contohnya persamaan 2 dan persamaan 3.
Awak boleh juga pilih persamaan 1 dan 3, tak kisah. Okey. Contoh, saya nak pilih persamaan kedua dan 3. Macam tadi, kita perlu susun dalam bentuk lazim. Okey, langkah berikutnya ialah kita perlu hapuskan pemboleh ubah yang sama seperti tadi, iaitu X. Dekat sini kita hapuskan X kan? Jadi dekat sini pun kita perlu hapuskan X. Tak boleh hapus pemboleh ubah lain. Perlu hapus pemboleh ubah yang sama dekat yang ini tadi. Jadi kalau kita nak hapuskan X perkali bagi X mesti sama kan? Sekarang tak sama. Ini 2, ini 1. Jadi nak jadikan 2 macam mana? Kita darablah 2. Okey, bila kita darab 2, negatif X kali 2 dapat negatif 2X. Semua ni perlu darab 2. 2 kali 2 dapat 4Y, negatif 5 darab 2 dapat negatif 10Z, 17 darab 2 dapat 34. Sekarang kalau awak perhatikan, perkali bagi X ni dah sama. Jadi macam mana kita nak hapuskan? Ada dua cara tadi kan? Sama ada perlu tambah atau perlu tolak. Jadi kita nak letak operasi apa di sini supaya hasilnya jadi kosong nanti? Dekat sini awak perlu pandai pilih lah. Nak pilih tambah ke nak pilih tolak kan? Okey, jadi oleh kerana sini negatif, kita pilihlah tambah. Sebab tambah tolak dia jadi tolak. Maka 2 tolak 2 dapat kosong. Yang sebelah sini, 1 tambah 4 dapat 5Y. 3 tolak 10, tambah tolak jadi 10 kan. 3 tolak 10 dapat negatif 7Z. Ini dapat 34. Jadi kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan kelima. Baik ya, jadi langkah berikutnya nak buat apa? Okey. Cuba awak lihat persamaan keempat dan juga persamaan kelima. Persamaan 4 dan juga persamaan 5 ini mempunyai pemboleh ubah yang sama iaitu Y dan Z. Nampak? YZ, YZ. Jadi langkah berikutnya ialah kita perlu hapuskan salah satu pemboleh ubah dalam persamaan 4 dan juga persamaan 5. Okey. Sekarang persamaan 4 dan juga persamaan 5 ni kita susun dalam bentuk lazim. Okey, langkah berikutnya macam tadi ya. Yang tadi kita dah hapuskan X, sekarang X dah tak ada, kita hapuskan pemboleh ubah lain. Awak nak hapuskan Y boleh, awak nak hapuskan Z boleh. Kalau awak lihat, paling senang nak hapuskan Y kan, sebab pemboleh perkalinya dah sama. Jadi kita hapuskan Y. Macam mana cara nak hapuskan Y? Tambah ke tolak? Tentu tolak kan, sebab 5 tolak 5 dapat kosong. Yang sini, tolak tambah dia jadi tolak. Jadi negatif 7 tolak 5 dapat negatif 12Z. 34 tolak 10 dapat 24. Jadi kalau awak perhatikan, kita boleh dapat Z di sini. Z sama dengan 24 bahagi negatif 12. Kita dapat 2. Okey, jadi pemboleh ubah pertama kita dah dapat negatif 2. Baik, jadi kita boleh teruskan dengan langkah berikutnya iaitu kita gantikan Z sama dengan negatif 2 ke dalam 4 atau 5. Okey, awak lihat ya, kalau kita gantikan Z ke dalam 4, kita gantikan dalam 4 dapat Y kan. Kalau kita gantikan Z dalam 5, kita ganti Z dalam 5 pun dapat Y. Jadi awak boleh ganti dalam 4 boleh, dalam 5 pun boleh. Tapi awak tak boleh ganti dalam 1, 2, 3. Sebab kalau awak ganti dalam 1, contoh sini ya, bila awak ganti Z ni negatif 2, X dan Y awak tak tahu. Jadi tak bolehlah dapat kan. Begitu juga persamaan 2 dan persamaan 3. Awak tak boleh ganti Z dekat sini sebab ada X ada Y lagi tak tahu. Ini pun sama. Jadi kita perlu ganti dekat persamaan yang ada dua pemboleh ubah saja iaitu Y dan juga Z. Okey, katalah kita nak ganti dalam persamaan yang keempat, maka Z kita negatif 2. Jadi kita gantilah negatif 2. Lepas tu selesailah macam biasa. Kita selesaikan macam biasa. Kita dapat Y sama dengan 4. Maka kita dah dapat dua pemboleh ubah, Y dan juga Z. Sekarang kita nak cari X pula. Cuba awak fikir. Nak gantikan Y dan juga Z ke dalam mana untuk dapat X? Dalam 1, 2, 3, 4 atau 5? Awak tak boleh ganti dalam 4 dengan 5 sebab mana ada X. Kita boleh ganti dalam 1, 2 atau 3. Jadi nak pilih mana? Nak pilih 1 boleh, nak pilih 2 boleh, nak pilih 3 pun boleh, tak kisah. Tapi paling senang awak pilihlah persamaan yang paling mudah. Yang paling mudah tu maksudnya nombornya kecil, ada kosong. Jadi kalau awak lihat, persamaan kedua ni paling mudah sebab nombor dia kecil dan juga ada kosong di sini. Jadi kita akan gantikan Y sama dengan 4 dan juga Z sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan kedua dan awak terus selesaikan untuk mendapatkan nilai X. Okey, jadi kita dah selesai.
Kita dapat X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Okay, macam mana kita nak tahu jawapan kita betul atau salah? Awak gantilah nilai X, Y dan Z ke dalam persamaan ini. Cuba ganti dalam 1, ganti dalam 2, ganti dalam 3. Kalau jawapan awak, kalau awak ganti dalam 1, awak dapat negatif 10, betul lah. Kalau awak ganti dalam 2, awak dapat kosong, betul lah. Kalau awak ganti dalam 3, awak dapat 17, jadi betul lah jawapan awak ini. Okey, cuba saya buat sendiri ya. Baik, sekarang kita nak tengok macam mana graf kalau kita lakarkan graf bagi persamaan linear ini. Okey ya. Kita ada 3 persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua dan juga persamaan ketiga. Okey, ini adalah graf kita. Okey. Itu adalah graf kita. Macam mana saya nak pusing ni bagi awak nampak Okey, kalau awak perhatikan ketiga-tiga satah ini dia bersilang kat mana? Dia bersilang dekat bawah tu. Dia bersilang dekat A tu. Dia bersilang dekat A ni. Ya. A ni koordinat dia adalah 1, 4, negatif 2. Bermaksud X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Sama yang macam awak kira tadi. Jadi betul lah. Jalan kerja awak Okey. Baik. Sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan linear ini kita boleh menggunakan kalkulator. Jadi dalam video ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak selesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kalkulator Casio FX570MS. Okay, syarat dia ialah perlu pastikan persamaan linear awak disusun dalam bentuk ARM, iaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Awak perlu susun dulu dalam bentuk ini supaya senang kita nak masuk dalam kalkulator nanti. Okey, lihat macam mana cara dia. Macam mana kita nak selesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kalkulator Casio FX570MS. Okey, caranya ialah kita tekan mode sehingga jumpa EQN. Kita tekan nombor 1. Kemudian unknown ni maksudnya ada berapa pemboleh ubah. Okey, dalam soalan ini ada 3 pemboleh ubah, jadi kita tekan nombor 3. Okey, kita akan keluar A1. A1 ni adalah untuk ini, persamaan linear yang pertama, 4 ni. Kita tekan 4. Tekan sama dengan B1 negatif 3. Tekan sama dengan C1 adalah Z. Z ni 1. Tekan sama dengan. Kemudian yang ini negatif 10. D1 adalah negatif 10. Tekan sama dengan. Okey, untuk A2 adalah untuk persamaan linear yang kedua. Di mana A dia adalah 2. B2 adalah untuk Y ni, perkali Y ialah 1. C2 untuk Z ni, perkali Z adalah 3. Tekan sama dengan. D2 adalah 0. Sama dengan. Okey, untuk A3 ni adalah untuk persamaan linear yang ketiga, di mana A dia adalah perkali bagi X, iaitu negatif 1. Sama dengan. B adalah 2. Sama dengan. C adalah negatif 5. Sama dengan. Dan D adalah 17. Sama dengan. Okey, jadi kita akan dapat nilai bagi X adalah 1. Kita nampak nilai X adalah 1. Tekan sama dengan, kita dapat nilai Y adalah 4. Dan kita tekan sama dengan lagi, kita dapat nilai Z sama dengan negatif 2. Okey, jadi ini adalah cara macam mana kita nak mencari nilai X, Y dan Z bagi persamaan linear dengan menggunakan kalkulator. Awak boleh guna kaedah ini untuk menyemak jawapan awak sama ada betul ataupun salah. Okey. Jadi macam mana kalau kita nak hilangkan, kita nak clearkan format dia, awak tekan shift, awak tekan mode, awak tekan 3, tekan sama dengan. Okey. Kalaulah pemboleh ubahannya ada 2 sahaja, jadi caranya seperti tadi, awak tekan mode sampai jumpa EQN, awak tekan nombor 1. Okey, kalau pemboleh ubah ada 2, awak tekanlah nombor 2.
Kalau ada 2 huruf, awak tekan nombor 2. Kalau ada 3 huruf, awak tekan nombor 3. Itu sahaja. Ya, jadi saya nak awak buat latih diri 3.2 soalan nombor 1 dengan menggunakan kaedah penghapusan. Baik, kita balik kepada contoh yang ketiga. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, saya gunakan, awak boleh tengok buku teks muka surat 74 ya. Sekarang macam mana kita nak gunakan kaedah penggantian? Kita diberi 3 persamaan linear ya. Macam tadi ya, kita perlu labelkan dulu persamaan 1, persamaan kedua dan juga persamaan ketiga. Okey, langkah pertama, pilih salah satu persamaan. Okey, sekarang persamaan ada 3. Jadi awak boleh pilih salah satu, sama ada awak ada guna persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Okey, katakan saya nak guna persamaan yang kedua. Sebab apa saya guna yang kedua? Sebab dia lebih mudah, dia lebih pendek. Tak ada X. Okey, jadi saya nak gunakan persamaan kedua. Okey. Kemudian ya, pilih salah satu pemboleh ubah untuk dijadikan perkara rumus. Apakah yang dimaksudkan perkara rumus ya? Okey, ini persamaan kedua. Dalam persamaan kedua ada 2 pemboleh ubah iaitu Y dengan Z. Sekarang kita nak biarkan Y ataupun Z sorang-sorang. Itu maksudnya kita nak jadikan salah satu pemboleh ubah tu sebagai perkara rumus. Dalam kes ini saya nak jadikan Y ni adalah sebagai perkara rumus sebab perkali bagi Y ni 1, dia lebih mudah. Jadi negatif 2Z ni kita pindahkan ke kanan. Ini maksudnya kita nak jadikan Y ini sebagai perkara rumus. Okay, kita labelkan sebagai persamaan yang keempat. Okay, langkah berikutnya adalah kita gantikan persamaan keempat ni ke dalam persamaan 1 dan juga 3. Okey, kita jangan ganti persamaan keempat ni dalam persamaan kedua. Sebab 4 ni kita dah dapat, kita dapatkan daripada persamaan kedua, tak boleh. 4 dengan 2 ni dia adik-beradik, tak boleh ya. Jadi kita gantikan dalam kumpulan yang lain. Okey, mula-mula kita gantikan ke dalam kumpulan 1 dulu. Okey, di mana Y kita 30 tambah 2Z, jadi kita gantikan dekat Y. Okey, awak kena hati-hati sebab dia ada tolak ya. Dia ada tolak, kita buat kurungan ya. Kita buat kurungan, kemudian kita selesaikanlah. Kita buka kurungan. Ya, jadi ini dah habis dah ya. Kita buka kurungan, kita selesaikan Z dengan Z. Okey, kita akan dapatnya ini. Okey. Kemudian kalau awak perhatikan, 3, 3, 90 ni kita boleh kecilkan. Kita boleh bahagi 3 kan. Jadi kalau kita bahagi 3, kita dapat persamaannya ini. Dia lagi mudah. Okey, jadi kita labelkan sebagai persamaan yang kelima. Okey, ini dah selesai. Kita gantikan 4 ke dalam 3 pula. Macam tadi, kita akan gantikan Y ini dengan 30 tambah 2Z. Okey. Oleh kerana dia operasinya tambah, tak payah buat kurungan pun tak apa sebab bila tambah, bila kita buka kurungan, tanda dia tidak berubah nanti kan. Okey. Jadi kita selesaikan macam tadi. Okey, kita akan dapat X tambah 3Z sama dengan 150. Okey, labelkan sebagai persamaan yang ke-6. Okey, seperti kaedah penghapusan tadi, kalau awak perhatikan ya, persamaan 5 dan juga persamaan ke-6 ni dia mempunyai pemboleh ubah yang sama. Awak tengok. Persamaan yang ke-6 ada X dengan ada Z. Persamaan yang kelima ada X dan juga ada Z. Jadi kita pilih salah satu persamaan. Okey, antara persamaan 5 dengan 6 ni kita pilih salah satu. Katakan kita pilih persamaan yang kelima. Kenapa saya pilih persamaan yang kelima? Sebab nombor dia lagi kecil. Lagi kecil nombor dia lagi mudah sebenarnya ya. Jadi katakan saya nak pilih persamaan yang kelima. Macam tadi ya, kita pilih salah satu pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Kita ada 2 pemboleh ubah iaitu X dan juga Z. Kita pilih salah satu pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Katakan saya nak pilih X, bermaksud Z saya pindahlah ke sana. Okay, jadi labelkan ini sebagai persamaan yang ke-7. Baik, langkah berikutnya adalah kita gantikan 7 ni ke dalam 6. Okay. Kita gantikan 7 ke dalam 6, kita akan dapat X ni kita dah dapat negatif 30Z tambah negatif 30 tambah Z kan. Jadi kita ganti dekat sini. Kita akan dapat 4Z sama dengan 180, Z sama dengan 45. Okey, dah dapat satu pemboleh ubah. Okey, dekat sini ya. Kenapa kita perlu ganti 7 dalam 6? Kenapa tak boleh ganti 7 dalam 4?
Sebab awak tengok persamaan keempat, mana ada X. Sedangkan persamaan ketujuh ni ada X. Jadi kita pilih persamaan yang ada X iaitu 6. Kenapa tak boleh ganti dalam 1 atau 3? Sebab dalam 1 atau 3 ni ada Y. Ada Y. Kita tak tahu Y lagi kan. Jadi kita yang cara yang paling betul adalah kita gantikan persamaan ketujuh ini ke dalam persamaan yang ke-6. Okay, kita dapat Z. Bila dah dapat Z, awak gantilah dalam persamaan mana? Awak ganti dalam persamaan 4 dan juga 7. Okay. Katalah kita ganti dalam persamaan keempat dulu. Z kita 45 kan? Jadi, kita ganti 45 dekat sini. Kan kita dapat Y. Y kita 120. Kemudian untuk dapatkan X, kita ganti dekat sini. Z 45, kita ganti dekat sini. Kita terus dapat X. X sama dengan 15. Jadi awak kena pandai pilih lah nak ganti dekat persamaan yang mana ya. Okey, cuba semak jawapan. Cuba tekan kalkulator. Gunakan kaedah yang saya ajar tadi. Betul tak? Okey, kita teruskan. Jadi awak buat latih diri 3.2 dengan menggunakan kaedah penggantian pula. Ya. Soalan kedua dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, kita tengok pula contoh yang keempat. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Okey, dia tak cakap pun nak guna kaedah apa. Jadi awak boleh guna mana-mana kaedah ya. Katakan saya nak tunjuk menggunakan kaedah penghapusan ya. Macam tadi, mula-mula kita akan labelkan setiap persamaan ini dengan persamaan 1, persamaan kedua dan juga persamaan ketiga. Okay, ingat lagi tak macam mana caranya kita nak gunakan kaedah penghapusan? Okay, langkah pertama. Okay, tengok ya. Oleh kerana persamaan ketiga ni tiada X. Tengok, persamaan ketiga tiada X. Maka kita perlu hapuskan X dalam persamaan 1 dan 2. Okay, saya ulang balik ya. Oleh kerana persamaan yang ketiga ini tiada X, maka kita perlu hapuskan X dalam persamaan 1 dan juga 2. Kenapa kita perlu hapuskan X dalam persamaan 1 dan 2? Okay, awak tengok. Untuk hapuskan X, perkali bagi X ni perlu sama kan? Jadi sekarang tak sama, kita perlu darab 2. Jadi dia dah sama. Kita dah sama. Jadi untuk hapuskan, operasinya tambah atau tolak kan? Awak kena pandai pilih. Nak pilih tambah ke nak pilih tolak? Okey, jawapannya pilih tambah sebab negatif 2 tambah 2 dia jadi kosong. Yang sini 2 tambah tolak jadi tolak. 2 tolak 2 pun dapat kosong. Ni tolak 6 tambah 6 dapat kosong. Okey. Sekarang ya, awak lihat ya. Kosong sebelah kiri, 12 sebelah kanan. Betul ke? Tak sama kan? Kosong tak sama dengan 12. Jadi, kalau tak sama bermaksud sistem persamaan linear ini tidak mempunyai penyelesaian kerana kosong tak sama dengan 12. Okey. Awak dapat kiri kosong, awak dapat kanan 12. Dia tak sama. Kalau dia tak sama bermaksud sistem persamaan linear ini tidak mempunyai penyelesaian. Okey. Cuba awak semak guna kalkulator. Cuba awak tekan kalkulator menggunakan kaedah yang saya ajar tadi. Awak akan dapat math error. Bermaksud dia tiada penyelesaian. Okey. Macam mana rupa graf dia? Kita lihat. Okey. Macam mana rupa graf bagi persamaan linear ini ya? Okey, ini graf pertama, satah kedua dan juga satah ketiga. Okey. Mana satah ketiga? Okey ni ya. Baik, awak lihat. Ketiga-tiga satah ini dia tidak bersilang kan? Mana awak nampak? Ketiga-tiga satah ini dia tidak bersilang. Sebab itulah dia tiada penyelesaian. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat math error. Dia tiada penyelesaian. Sebabnya, sebab dia tidak bersilang. Kalau awak tengok graf ini, dia tidak bersilang. Dia tidak bersilang. Okey, itu jawapan dia. Baik, kita tengok pula macam mana pula dengan menggunakan kaedah penggantian. Seperti tadi ya, kita akan labelkan setiap persamaan ini dahulu. Kemudian ya, macam tadi, oleh kerana persamaan ketiga ni tiada X kan, maka kita pilih salah satu persamaan daripada persamaan 1 ataupun persamaan kedua.
dan kita jadikan X sebagai perkara rumus. Maksudnya kita nak letak X sorang-sorang di sebelah kiri. Okey, katalah kita pilih persamaan 1 sebab persamaan 1 ni dia lagi mudah. Kita biarkan X sebelah kiri, yang tak ada X tu kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita labelkan dia sebagai persamaan yang keempat. Okey, kemudian kita gantikan persamaan keempat ke dalam persamaan yang kedua. Kita tak boleh ganti dalam persamaan ketiga sebab dalam ni mana ada X. Okey, kita ganti dalam persamaan yang kedua. Kita ganti X dekat sini. Maka kita selesaikan, kita buka kurungan kan, kita selesaikan. Awak akan dapat sebelah kiri kosong, sebelah kanan 12. Macam tadi, kosong dia tak sama dengan 12. Bermaksud, sistem persamaan linear ini tidak mempunyai penyelesaian. Jadi ya, kalau awak guna kaedah penghapusan pun sama juga. Kaedah penggantian pun sama. Okey, contoh yang kelima. Selesaikan sistem persamaan linear berikut. Okey, kita nak guna kaedah apa? Terpulang pada awak. Tak kisah Penggantian boleh, penghapusan boleh. Katakan saya nak tunjuk dengan menggunakan kaedah penghapusan. Seperti tadi, langkah pertama kita akan labelkan dulu ketiga-tiga persamaan ini. Kemudian, okey, pilih salah mana-mana dua persamaan. Okey, tak kisah awak nak pilih mana. Katakan saya nak pilih persamaan 1 dan juga persamaan yang ketiga. Susun dalam bentuk ini. Kemudian, langkah berikutnya, kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubah kan? Okey, kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. Awak boleh pilih awak nak hapuskan mana satu. Okey, kalau saya akan pilih Z sebab perkali bagi Z ni dah sama. Tak perlulah buat apa-apa lagi kan? Jadi, kita hapuskan Z. Caranya tambah ke tolak? Awak kena pandai fikir. Tambah ke tolak untuk jadikan Z ni kosong? Okey, jawapannya tambah sebab negatif 2 tambah-tambah jadi tambah kan. Negatif 2 tambah 2 dapat kosong. Jadi yang ini tambah tolak dia jadi tolak. 3 tolak 14 dapat negatif 11. Tambah tolak dia jadi tolak dapat 5 tolak 17 dapat negatif 12. Yang ini dapat kosong. Tambah tolak dia jadi tolak. 13 tolak 19 dapat negatif 16. Seperti tadi kita boleh tukar tanda. Ini negatif kita boleh tukar jadi positif. Dan kita labelkan sebagai persamaan yang keempat. Langkah berikutnya, ingat lagi nak buat apa? Okey, kita pilih lagi dua persamaan. Tadi kita dah pilih 1 dan 3, sekarang kita pilih yang lain pula. Katakan 1 dan 2. Boleh juga pilih 2 dan 3 tak kisah. Dan kita susun dalam bentuk ini. Okey, seperti tadi kalau dekat sini kita dah hapuskan Z, dekat sini pun perlu hapuskan Z. Awak tak boleh hapuskan pemboleh ubah yang lain. Jadi caranya, sekarang awak tengok nombor dia, perkali dia tak sama, kita kena samakan. Iaitu kita kena darabkan persamaan pertama ni dengan 2. Jadi bila kita darab 2, kita akan dapat yang ini. Semua ni perlu darab 2 Lepas tu, nak hapuskan, nak jadikan Z ni kosong, operasinya apa? Tambah ke tolak? Okey. Jawapannya tolak. Sebab tolak dia jadi tambah. Maka negatif 4 tambah 4 kan jadi kosong. Okey, yang ini awak selesaikan, awak akan dapat yang ini. Dan labelkan sebagai persamaan yang kelima. Okey, kalau awak perhatikan persamaan keempat dan juga persamaan kelima ini, kedua-duanya mempunyai pemboleh ubah yang sama iaitu X dan juga Y. Jadi langkah berikutnya adalah kita hapuskan pemboleh ubah dalam persamaan 4 dan juga 5. Okey, kita susun. Kita nak hapuskan apa? Nak hapuskan X ke nak hapuskan Y? Kedua-dua X dan Y ini mempunyai perkali yang sama kan. Jadi awak letak saja tolak kat sini. 11 tolak 11 dapat kosong. 12 tolak 12 pun dapat kosong. Yang ini 6 tolak 6 pun dapat kosong. Okey, sekarang kosong sama dengan kosong. Sebelah kiri kosong, sebelah kanan pun kosong. Apa maksudnya? Yang tadi sebelah kiri kosong, sebelah kanan 12. Dia tak sama. Bermaksud dia tiada penyelesaian kan? Kalau ini sebelah kiri kosong, sebelah kanan kosong, maksudnya apa? Maksudnya adalah sistem persamaan linear ini mempunyai penyelesaian tak terhingga kerana kosong sama dengan kosong. Okay, awak kena ingat Kalau kosong sama dengan kosong bermaksud penyelesaian dia tak terhingga. Kalau kosong, sebelah kiri kosong, sebelah kanan ada nombor dia tak sama, maksudnya tiada penyelesaian. Jadi, cuba awak tekan calculator, awak tetap akan dapat math error. Okey, macam mana rupa graf? Okey, macam mana rupa graf?
Okey, awak nampak tak? Ketiga-tiga satah ini dia bersilang pada satu garisan kan? Di bawah ni. Ketiga-tiga satah ini dia bersilang pada satu garisan, bermaksud dia ada banyak penyelesaian. Sini dia ada banyak penyelesaian. Jadi jawapannya adalah penyelesaian dia tidak terhingga. Itu maksud dia. Okey. Baik, jadi kita dah habis pembelajaran kita. Jadi saya harap awak faham, awak cuba buat latihan yang saya tunjukkan tadi. Sekian, terima kasih.